Seorang itu dia bernazar, kalau anak aku dapat kerja, aku bernazar seekor lembu untuk buat kenduri untuk aku dan keluarga ku makan. Adakah tanggungan yang boleh makan daging tersebut? Hukum bersalam dengan orang, lepas tu dia tarik cepat. Apakah hukumnya? Baik, dia menazar seekor lembu nak pergi makan ke orang, dan dia nak makan juga dengan anak bini dia. Bolehkah dia makan lembu nazar itu? Jawabnya, jika dia sebut di dalam nazar akan makan sebahagian, maka dia boleh makan. Yang kata tak boleh makan tuan nazar jika dia tidak sebut di dalam nazar. Contohnya, aku bernazar kalau baik dari sakit ni nak sembelih lembu seekor pergi makan ke orang, tak ada sebut makan ke dia, maka dia tak boleh makan. Dan orang yang wajib dia tanggung tak boleh makan. Contoh, dia wajib tanggung anak dan bini dia, lepas tu mak dia dengan ayah dia pun wajib tanggung duduk tepang dia juga, maka lipat 4 orang ni tak boleh makan, termasuk dia, haram makan. Nah, itu pendapat yang muktamad. Jadi kalau kita nak makan sebahagian, kita sebutlah dalam nazar, aku bernazar untuk sembelih seekor lembu makan ke orang kampung Tualang, dan aku makan sedikit daripada ini, contoh, maka kita tidak haram makan. Kalau tak sebut, tak boleh makan tuang nazar. Dia salang orang, ditarik dia. Dia salang tu, tarik dia. Jawabnya, tengok apa tujuan dia tarik dia. Kerana tangan dia sakit, takut orang pecek. Pasal setengah orang pecek. Kawan tu, faham? Apa yang dia pecek itu apa? Mari dua ni. Sebab dia kena pecek dengan orang dulu-dulu dah. Faham? Dia tak je salang orang, dia pergi salang kali. Aduh, pecek kalau gitu. Faham? Baru aku tahu. Lepas tu dia pecek semua orang. Orang dia pecek pula, lah, kena pecek. Jadi manja habis Tualang pecek, mana pecek, Teluk Nara pecek, mana pecek. Faham? Pelarusa pecek, apa? Ni bukan pecek, tak pecek lah. Dalam kitab Adabul Musafahat, pengarangnya Syekh Nuruddin Al-Banjari, salam ini kita letak tangan gini, salam juga. Ni, tak gini, letak gini pun salam, pegang di sini pun salam, pegang di tapak tangan pun salam, dan sentuh perut jari ni dengan perut jari kira salam juga. Tak ada lah sebut pecek itu, mungkin itu sebagai budaya, tanda nak mana ni, eratkan lagi. Boleh jadi, tapi janganlah kuat nak. Kawan tu baru lari tulang, mana mungkin pecek dia masuk besi mula. Jadi kadang-kadang dia takut sakit, dia buat lari. Dan kadang-kadang dia takut orang tu cium tangan dia, ditarik. Jadi benda-benda ni benda tak usah kita jadi sangka buruk lah. Anak zina merasai tak rasa kasih sayang macam orang lain. Rasa anak yang dibuang tidak rasa kasih sayang ibu dan ayah. Apa balasan saya di akhirat? Balasan bukan kira orang buat kamu, apa yang kamu buat kepada diri kamu. Kamu bersedia dengan amal soleh, tempat kamu syurga lah. Walaupun anak tu anak yang soleh sekalipun, dak semayang bang, masuk neraka. Anak zina sekalipun, cukup dengan amal soleh. Di mana tempat? Beriman amal soleh, syurga. Kerana dia bukan dia yang berzina, ibu bapa dia. Ibu bapa dia kalau sudah bertaubat, itu tak boleh pandang serong. Bangladesh naik motor ramai di Terengganu, tak ada lesen, bahaya pada pengguna. Boleh tak saya kepok kepala dia? Tak ada kerja nak kepok kepala orang. Kau kerja-PJ lah. Buat perjumpaan, kadang-kadang tak ada lesen orang, pendatang langgar orang tu, langgar orang ni, ikut seri sekali tak. Kita jumpa dengan pihak berkuasa, beri maklumat dan sebagainya. Masuk waktu dalam masjid dan surau yang berhampiran start bang, masjid saya pergi tak bang lagi. Bila masjid dan surau lain selesai bang, baru masjid saya bang. Kalau saya puasa hari tu, saya nak ikut hak mana? Dia puasa, tapi masjid kat rumah dia tak bang, masjid depan tu bang dah. Jadi dia boleh buka tak bab masjid sebelah rumah tak bang lagi. Dengar baik-baik.
Waktu berbuka puasa bukan dengan bang. Faham lagi? Dengan tenggelam matahari. Itu makna puasa, al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Makna berpuasa ialah menahan diri dari makan dan minum sejak daripada masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari. Matahari tenggelam ni makna ni kaki langit. Ni kaki langit, belah nur lah, belah jatuh tu ni matahari. Selagi nampak bulat ni dia tak panggil tenggelam. Kerana ghurub maknanya hilang habis. Sah hilang tu itulah maghrib. Waktu itu maghrib, daripada ghurbun buhmi maf'ilun maghribun. Jadi waktu tenggelam matahari. Walaupun tak bang lagi boleh makan. Contohlah sini tak ada bangunan tinggi. Bang, dia duduk bangunan tinggi sikit 3 tekak, dia naik atas rumah bul dayang. Nampak tenggelam lah. Tenggelam dari kaki langit. Tak bang lagi, seminit lagi bang. Itulah alamat yang paling sahih. Adapun jam takwir yang pertama itu martabat yang kedua. Kenapa? Kerana dengan tenggelam matahari itulah dikira dengan falak, dicatatkan pada kalender takwir dan dilihat oleh Bilal. Dia tengok takwim, lepas tengok takwim, tengok jam Bilal pula atau jam di dinding. 2-3 kerja. Tengok takwim, oh 7.12. Tengok jam, 7.12 dah. Barulah buka speaker. Betul tak? Baru nak azan. Jadi hak mana dulu? Tenggelam matahari dulu. Tapi tenggelam di kaki langit, jangan tenggelam atap balai raya. Baru 6 suku lindung dah, itu bukan. Faham? Jadi bila kita boleh nampak matahari tenggelam, maka kita boleh berbuka bila tenggelam. Tapi kalau kita tak nampak, kita guna alamat yang kedua, iaitu kita melihat akan falak takwim jam tadi. Solat sunat dengan solat sunat yang lain boleh gabung tak? Berlakulah perselisihan di kalangan ulama tentang kita gabung solat sunat. Sebahagian fuqaha mengharuskan. Contoh kita semayang apa benda naik atas masjid, kita semayang duha, terus kita baik masjid, tak duduk lagi, terus kita semayang sunat duha. Ada fuqaha mengatakan kita akan dapat tahiyat masjid. Kalau kita niat tahiyat masjid, dan kita dapat juga sunat duha. Walau bagaimanapun kita keluar daripada khilaf, iaitu kita buat asing-asing, itu yang terbaik. Ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak perbuatan yang dilakukan, lebih banyak pahala yang kita terima. Soalan seterusnya, bila lakukan azan masuk waktu tapi saya buat tak tahu saja, apakah hukum saya dikira sombong? Sombong ini menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Faham? Kita sombong ni orang rumah besar ngaruk. Kata sombong ni. Bapa pun kata dia sombong. Tu rumah bapak. Bapa pula kaitan rumah bapak jadi sombong pula. Faham? Jadi piti banyak je buat bapak. Mu ada piti mu buat gua ayang tu. Betul tak? Kalau mu dapat piti banyak dia buat besar dia. Itu bukan kaitan dengan sombong. Sombong ni tolak benda yang benar. Faham lagi? Benda-benda canggah kau, itu sombong. Baik. Jadi bila orang bang dia buat tak tahu. Maksud buat tak tahu itu bukan sombong. Memanglah orang tahu sombong dengan azan. Tapi pada hakikatnya kamu nak memekakkan pendengaran kamu daripada laungan azan, kamu ini dibenci oleh Allah. Betul orang mereka ada telinga. Walahum uzunun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tidak guna telinga untuk dengar benda yang betul. Apakah hukum main kutu? Main kutu makruh. Kita dapat kutu buang kerana dia najis. Mungkin tengok main-main pula nak boleh masuk dalam hidung jeng. Duit kutu tu gini, kita kutu tu kita pinjam ke orang ke kita bagi sedekah? Dia jawab. Pinjam ke sedekah? Pinjam, hutang, akad lah. Jadi hari ni kita terima 9 orang akan jumpa kita hari ni. Nak 100 ya. Masing-masing 9 orang akan kata kepada kita, saya hutangkan awak RM100. Faham lagi? Saya setuju. Saya terima. Nampak?
Minggu bulan depan kita bayar pula. Saya bayar hutang awak RM100. Selesai. Nah, bulan depan kita bayar hutang hasil pulang pula. Saya bayar hutang awak RM100. 9 kali bayar, selesai. Nah, pakai ambil-ambil gitu tak kena ya. Hutang pakai ambil gitu. Walaupun ada setengah pandangan Imam Nawawi mengatakan jika kita redha maka dikira sah. Nah, tetapi terjemahan bagi redha itu lebih baik dengan lafaz saya hutangkan awak. Soalan seterusnya, saya pegang Quran tafsir tanpa ada wuduk. Quran tafsir yang banyak tulisan yang selain Quran daripada ayat Quran dibolehkan, tapi sebaiknya di dalam tu jangan sentuh tangan kita pada ayat Quran. Untuk pegang kitab tu saja. Berbelek-belek tu tak payah tunjuk di atas ayat Quran. Soalan seterusnya, JPKK Anjur Bola 911, dia minta yuran RM5. Saya tak tahu yuran itu untuk apa. Tandingan itu dapat penyertaan 100 orang, hadiah hanya 1, 2, 3. Jadi ada yang kerugian duit kerana kalah. Dan saya boleh tak saya masuk penyertaan bola ini? Sebab saya dengar orang khabar benda gini judi ya. Sebab merugikan kita. Baik, bila dibuat satu pertandingan kejohanan, dikutip akan bayar yuran daripada peserta, dan daripada sebahagian daripada yuran itulah digunakan untuk membeli hadiah. Kemudian mana-mana peserta yang nasib baik akan dapat hadiah itu, yang tak nasib baik akan kehilangan duit yuran. Pokoknya judi haram, tak boleh. Yang tidak judi ialah yuran itu bukan untuk hadiah, yuran itu untuk bayar sewa padang, sewa MPKT dan sebagainya. Nah, yuran itu untuk upah budak-budak, untuk bekerja, kutip bola dan sebagainya. Yuran itu akan dibeli t-shirt untuk dibagikan kepada semua peserta, itu lain. Ataupun hadiah itu disediakan oleh pihak yang ketiga, itu tidak judi. Banyak kan dalam bab kejohanan memancing inilah yang banyak judinya. Sebatang orang 100, 1000 orang 100,000. Pan lagi 100,000 tu kita dimaklumkan oleh pihak yang selalu buat anjur ni. Nah, mereka akan gunakan lebih kurang 40,000 untuk semua, untuk upah patah, untuk gaji pekerja, untuk beli hadiah, untuk hadiah wang tunai. Mereka untung lebih kurang 60,000, 50,000 satu kejohanan. Nah, hukumnya judi. Nah, jadi orang kafir judi dengan kasino, kita judi dengan mancing, dengan main futsal dan sebagainya. Nah, soalan seterusnya, saya pengurusi surau. Di surau saya ada penceramah jemputan, dan penceramah jemputan itu memohon sumbangan dari orang ramai yang hadir. Boleh tak saya ambil duit surau dari derma untuk surau untuk bagi dekat ustaz itu, untuk tahfiz dia? Dan soalan kedua, saya umum kutipan derma untuk madrasah pada malam itu, tapi duit derma yang saya dapat saya bagi pada 2. Tak boleh. Bila kita umum derma malam ini untuk program untuk madrasah sekian, maka kalau banyak dapat baru kena beri semua pada madrasah. Tak boleh ambil walau RM1. Lain kali nak umum ni malam ni kutipan untuk madrasah sekian dan kebajikan masjid kita, baru boleh. Ada rumah terbakar, contoh dalam Tualang, kita buat kutipan malam ni, kutipan untuk mangsa kebakaran petang tadi rumah Cik Loh, contoh. Kita anggarkan dapatlah 5,000, tiba-tiba dapat 40,000. Jadi geram pula ni AJK tengok, Allah, 40,000 cerit 10,000 haram, kena wili semua 40. Nampak? Malam ini kutipan kita akan buat untuk jamuan Maulidur Rasul, contoh. Dapat 10,000 lebih, tak diguna untuk bayar api apa semua, tak boleh. Ini fatwa ulama-ulama. Nah, ini fatwa ulama. Tengok fatwa Mufti Negeri Terengganu, fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tengok fatwa Syekh Ahmad Fatani, tak boleh. Jadi kena guna untuk tahun hadapan majlis Maulidur Rasul juga, kerana kita sebut secara khususiah. Faham? Soalan seterusnya, maksud rukun kauli, fi'li, qalbi. Kawan saya dia baca macam ular sawa. Rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Fi'li perbuatan, daripada perkataan fi'lun, fi'liyah yang dibangsakan pada perbuatan. Berdiri, rokok, iktidal, sujud,
duduk. Itu perbuatan rukun fi'li. Rukun kauli ada 5. Takbiratul ihram, Allahu akbar, mulut berbunyi, guna mulut, guna lidah. Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Yang kelima salam. Rukun kauli. Rukun qalbi yang bangsakan dalam hati, iaitu niat dan tertib. Tengah ulama kata niat saja, rukun dalam hati. Rukun tu maknanya hak bangsakan dalam hati. Rukun qalbi. Qalbun, kalau kalbun lain, anjing. Qalbun, hati. Dan rukun apa? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itu perkara yang terhenti kena ada dia untuk sahkan ibadat. Dan dia duduk dalam juzuk ibadat. Tak ada dia tak sah. Tak ada rakaat tak sah. Tak ada Fatihah tak sah. Soalan seterusnya, kawan saya selalu tak bangun subuh. Kalau hak uduh kawan saya. Jangan nak suruh mudah bangun. Apa mungkin tanya, so kawan mu tanya. Mudah ni tak bangun subuh. Gitulah soalan. 20 tahun dah wajah soalan. Kalau hak uduh-uduh kawan saya. Kalau hak molek saya. Betul tak? Kalau uduh-uduh kawan saya. Dah dia dah. Tak usah malulah kata saya tak apa. Mana ada gambarmu. Betul tak? Bukan orang kenal. Mana orang boleh tanggi ambil DNA nak cang, tak payah. Saya pun boleh dah. Jadi pasal sebab apa? Mu tidur lewat. Tidur awal. Boleh guna minta tolong dengan peralatan seperti jam. Lepas tu Tuhan buat ayam kokok. Dah ayam lambat. Ayam matang ayam mari siapa dia ni. Tang kayu ayam pun dak kokok, dak bangun subuh dia. Ayam kokok marah ayam kokok. Boleh guna jam. Jam jangan beli cek pasal malam. Ada dapat segi ya. 10 ya. Tak bangun waktu. Faham lagi. Nampak tak? Kuat ni pas cakap. Beli hak bulat pasal lama tu hak ada tukur roti datang. Hak katok loceng. Tapi jangan berkat mu tutup. Bubuh kat tak siapa. Tapi kalau orang bujang nikah. Nikah dia derah bangun awal. Betul tak? Jadi kalau nikah dengan jam buruh jam lah. Saya nak jadi imam masjid, tapi ada juga dalam hati berasa, dah kalau aku jadi imam boleh gaji. Tak apa ke hati gitu. Lintasan itu tu soal ayang lah, biarlah. Buk pergi manusia kalau lagi mari kau. Tak. Tapi jangan jadi maksud kita. Apakah yang terbaik jika suami dah mulai abaikan isteri? Nasihat. Adinu nasihat. Nampak suami lara dah, nasihat. Kan kita ni penasihat, betul tak? Tak jadi apa? Guna keluarga dia. Kabur kemak dia, kabur kayuh dia. Tak jadi apa? Keluarga pun masuk belah dia belaka. Mahkamah syariah. Kalau mudah lah. Minta kodi-kodi akan panggil kaunseling. Tak pergi tak boleh. Kalau dia akan ajar takdib dia, ajar adab dia. Mu ni ada bini tak? Gitu. Tak jadi apa kau? Letak pilihan pada kita. Kalau nak batalkan pernikahan, nak minta cerai, tak ada masalah. Kenapa? Kerana sudah abaikan. Sedangkan suami ni tak boleh mengabaikan. Suami itu tak? Yang sebenarnya silap perempuan kau. Sebab kita yang pilih nak ngak ke dia. Padahal lelaki baik ni tambung. Apa pun tambung. Nampak semak sikit dia. Nampak semak gitu. Duk main semak orang dia semak. Orang tengok akhlak dia. Betul tak? Suami yang terbaik, kalau kita jalan dengan bini di sungai atau di bukit, Rima pegang kaki bini terik, suami tu akan jebar tak tekuk Rima. Mu boleh tak jebar gitu? Kalau bini mu lagi tau. Lagi belakang. Apa dia sini angkat orang? Rima pegang kaki bini terik masuk langgar. Abang! Laki dia pun jebar tak tekuk Rima gocok. Siapa ke? Itu baru suami yang terbaik. Betul tak? Cari suami yang gitu lah. Ni saya Rima terik mana oleh aku pun nak bini lain pula. Faham lagi. Terima kasih Iman. Terima kasih. Faham lagi.
Macam mana nak halalkan duit dari pertandingan tinju? Jangan tumbuk muka, jangan berdedah aurat. Nabi larang tumbuk muka. Faham lagi? Dalam Islam jangan tumbuk muka. Nak main apa silat apa semua, pakai penghadang. Tinju dia ada penghadang, pakai luar lah, tutup aurat. Nah, dia Islam ini bukan agama mengharamkan semua benda, dia mengawal supaya tidak melampau batas. Nah, dia ada hukum dia. Kerja rela tapi ada upacara agama lain, mereka kerja jaga jalan raya, tak ada masalah. Dia tak terlibat dengan orang sembah berhala apa semua, dia penjaga keselamatan. Faham lagi? Macam jadi terapik lah. Lalu anu pula anu orang nak semayang, nak pergi gereja, lalu kok. Dia bukan suruh dia pergi gereja, suruh lalu. Faham? Lain hati apik tu mau pakat pergi gereja lah ke dah. Baru tak boleh. Dia pergi terlibat dengan sembahan berhala dalam berhala, tak boleh. Atas umum, atas keselamatan boleh. Kalau ustaz jadi Perdana Menteri, ustaz nak bagi dah rakyat bayar tol. Tidak diupang. Tak kira lah siapa-siapa pun, pemimpin kita ni lihat contoh yang terdahulu. Sayyidina Umar berjalan malam melihat ada lagi tak orang yang tak makan malam. Lagi ada tak makan, dia tak boleh makan ni. Habis dah rakyat makan, baru dia boleh makan. Kerana dia takut disoal di akhirat nanti, dia makan, rakyat tak makan. Kita 5 tahun jadi pemimpin, rumah bapak-bapak piti ratus ribu dalam bank. Boleh pencing tu, pencing ni, pencing tu, pencing ni. Rakyat tetap susah macam tu juga. Itu bukan pemimpin Islam. Betul tak? Kita akan cari orang susah. Kita susah, rakyat senang dulu. Kita kediam kali senang. Besar rumah rakyat dulu, pasang tar rumah rakyat dulu. Biar rumah rakyat jadi rumah batu belaka, baru dia buat rumah batu. Ada tak pemimpin itu? Ini masalah. Jadi kita masih merindukan nak pimpinan-pimpinan seperti khalifah yang 4 dahulu. Soalan seterusnya, sikit lagi dah. Apa pandangan Ustaz tentang Ustaz Muhaizat bab mengikut ulama berbanding Nabi? Isu dia pula ni. Ustaz Muhaizat yang tu, yang apa ni? Yang Kelantan. Saya tak tahu lagi isu ni. Isu dia dah. Nak jawab apa ni? Tak tengok video ke apa? Video lah. Video lah dia tentang macam Nabi ikut ulama boleh. Jangan ikut saya tak dengar lagi, minta maaf. Tak boleh nak jawab, tak dengar. Pasal tak tahu apa isu ni ikut Nabi, ikut ulama ni. Kena tahu dulu apa benda ucapan sepenuhnya. Soalan seterusnya, apakah nafkah seorang suami kepada isteri dan anak-anak? Nafkahnya ada 3 perkara. Yang pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Kemudian ada nafkah tabi' dipanggil, yang mengikut jika ada. Contoh, berlakunya sakit, maka baru datang wajib nafkah obat. Kalau tak ada sakit, 3 ni kekal. Makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan minum banyak mana? Dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Apa benda ni? Makan minum 2 kali sehari yang mengenyangkan. Contoh, pagi sekali, tengah hari sekali. 2 tu wajib. Tengah hari sekali, petang sekali, atau petang 2 kali, bahang sekomor 2 kali sekaligus. Kau pandailah atas bini belaka. 2 kali yang mengenyangkan. Kalau duduk pada negara yang orang rujinya makan nasi, kena makan nasi, dan ada lauknya, dan ada kuahnya, dan ada airnya. Mahal murah lauk tu atas keadaan. Keluarga itu, keluarga orang senang lah, baru makan ikan tenggiri. Kalau suami dia puk panda je, makan selayang lah. Contoh gitu. Lebih daripada 2 kali sehari itu hukumnya tidak wajib, tapi sunat lah, kita beri lebih. Tapi yang berlakunya dalam kehidupan kita, adakah korang makan 2 kali sehari? Mata kejam dah, mulut munyak lagi.
Nak banyak je makan. Kokek tak? Tak pelik tu. Jadi siapa kena keluar duit makan itu? Suami. Sama ada makan itu suami yang masak gatal ke bini, atau suami beli di kedai gatal di bini, atau suami book online suruh pandai atau rumah bini dia makan, atau suami beli bahan mentah kemudian alat untuk memasak dapur ini siap so isteri itu masak diri, atau suami beri pitih ke bini yang bolehkan dia dengan mudah makan 2 kali sehari. Semua boleh berlaku atas hak perbincangan masing-masing. Faham lagi? Ada suami yang beri duit makan itu sebulan sekali, ada wis hari sekali, ada wis minggu sekali, terpulang pada keadaan pasangan masing-masing. Betul tak? Jadi semua daripada suami. Tidak ada sesuatu pun yang boleh ambil duit isteri. Pasal ada suami dia nak bodoh ke bini dia. Dia kata ginilah, abang kita semua makan awak semua ni dalam 1000 sebulan. Jadi abang wi nak 600 lah, awak 400. Sebab awak orang kerja juga. Bini dia kata dah okey. Nah, padahal sesen pun bini tak wajib keluar 3 kali ni. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Faham? Pakaian 2 pasang setahun. Wajib beli. 2 pasang tu bukan tudung aja. Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, seluar luar. Stokeng, kasut, alas kaki. 2 pasang setahun. Tapi memang lebih ke perang. Gaya je 6 pasang dah. Gaya 6 pasang dah. Tok lelaki ni boleh hak belum COVID itu 2 raya. 2018. Nampak? Ngacing ada, zik ada dah. Tahu tak? Pasal orang lelaki tak kisah, orang lelaki kisah tak baju raya? Dah, orang puang Allah kalau tak ada mati kerah. Lagi. Bulan kejap ni bulan ni potong dah ni. Ni kita tahu, aku ramai duduk bincang dah ni. Apa lagi? Kain tu nak potong sini, nak buat situ, nak buat spang sini, nak buat kedut sini, ni nak ayang sini, ni buat situ, nak buat bunga sini. Kira dah ni, kok ni. Kok duduk nampak dulu bu umur telefon ni. Biar ke dia lagi. Tu lelaki dah ni balik malam raya. Dah ingat tarang nak beli. Pakai tu belum COVID 2018. Cabu dah dia ada, tinggal ngati atas. Esok pergi molong ngipah sate. Molong dah tu sate dia pula. Dah sedar tu bik. Berat nanang. Mana orang lelaki tak kisah. Gopal tak dah leh. Tengok. Bik tangan kasut tengok. Dia tengok dia beli kedai. Tengok kasut beli kedai. 6 kali masuk dah adil beli. Tak 6 kali kasut tu dia pusing. Masuk yang ke-7 tu Cina kata lagi dah gila. Nampak? Tengok tapak pun bau. Tengok depan bau balik. Nak kena molek, nak matching. Kalau beg tangan ni kuning kepala beruk. Maknanya jubah nak kuning telur ketang. Hijab kepala itik nak kena. Tung tu nak kena. Lelaki tak kisah. Dan tempat tinggal, sama ada suami beli rumah suti 200,000 siap bawa suti, atau suami sewa 300 pulang, atau suami ajak duduk rumah suami hak ada dah, atau suami nukang diri buat dengan papa siap rumah, boleh belaka. Faham? Asalkan rumah itu layak diduduki oleh seorang perempuan. Kalau tak layak tak boleh. Contohnya rumah itu comel tapi jambang ada, bini dia kena jalan kaki jauh pergi berok surah, tak boleh rumah itu. Faham lagi? Atau dalam rumah itu ada orang yang berbalah dengan isteri, tak boleh. Contohnya kakak suami memang balah dengan isteri, duduk rumah yang sama, suami nak ajak duduk rumah tu, tak boleh. Isteri kata saya tak mau duduk, tak lepas kewajipan. Ramai tak apa, tapi jangan ada seorang pun yang berbalah dengan isteri, tak boleh. Kerana tak senang isteri kita lagi. Tahu tak? Ada orang yang tak suka ke kita dalam rumah. Tahu tak? Kita tak senang duduk. Dan kalau ditaskunu ilahi, duduk dalam keadaan tenteram. Itu hukum ni. Jadi ramai orang lelaki tak uji nafkah. Tak? Molek learning lah. Biar 3,000 bagi dia. Biar selesai. Bulan uji 3,000. Gaji kita 2,000. Uji 3,000. Nampak tak? Nerak bawah kereta. Dalam aku ni zaman ni dulu lain tahun 80-an. Aitel sama je. Tak. Lain ni siap setengah. Dulu Nescafe 7%.
80-an, 90-an lah. Lah ni apa ya nasi kopi? Ha? 2,5. 2,5. Tu hak tak ada daun ni, kalau ada daun 16 ya. Hak ada daun duduk atas air. Faham lagi? Bandar tu kan kedai kopi tu kan ada dia buat daun. Nah, kita iruk habis daun-daun. Kena 18 ya. Nah, nak kan ni. Ya, bagi dia lagi. Harga pun berapa harga antara 80-an dulu 1,000, 90-an zaman kita itu 2,000, tahun 2000 5,000, 2010 10,000 dah. Ni 2022. Sini tualang berapa kalau SPM? Kalau murah aku nak kat dekor. Berapa? Ha? Sini. Kita tanya di mana itu? Kuala Point 10,000 SPM. Kuala Point. Cakap Kuala. Puluh tualang dia saya 15 tau. 15 peti seling penuh peti. Mana lagi? Ada dia kau puang. Tu tak? Dia ikut zaman. Tamu nak murah je orang asli. Soalan yang terakhir. Apakah hukum bila seorang itu derma macam-macam tapi hutang tak bayar? Ni ramai jenis lagu ni. Dia derma ni wajib ke sunat? Bayar hutang? Wajib. Maka kita semayang sunat, tak semayang fardu. Jadi yuk. Puasa Senin kami Ramadan dah, bang si minyak tengah hari. Nah, begitulah orang yang suka sedekah tapi hutang orang tak bayar. Dengar baik-baik, bila kita berhutang, bilakah masa wajib bayar hutang? Kena tahu. Sebab bukan hari-hari wajib bayar hutang. Wajib bayar hutang dalam 2 syarat. Syarat yang pertama ialah sampai masa yang dijanjikan. Kita berhutang tahun lepas, kita berjanji nak bayar bulan 2. Faham lagi? Contoh 10 hari bulan 2 tahun 2022. Aku bayarlah hutang ni 1,000. Maka sekarang berapa bulan hari ni? 9. Maka tak wajib bayar. Faham lagi? Tak wajib bayar. Pasal apa? Pasal dalam janjian 10 hari bulan. Hari ni baru 9. Faham? Esok 10 wajib bayar. Yang kedua, esok tu bila 10 hari bulan tidak berlaku sesuatu keadaan yang menghilangkan harta dia, seperti muflis, seperti kena rapok samu, maka uzur syar'i tertangguh waktu, jadi zimah bayar pada masa mampu. Faham? Jadi banyak orang yang berhutang, dia sampai masa bayar tak bayar. Di umrah kontraktor dapat projek 200,000. Faham lagi? Ambil barang hardware 50,000, bayar deposit 10,000, 40,000 ni senyap. Banyak dah buat kerja gitu. Dia untung dapat, jabat bayar dah duit projek, dia murah, dia haji mana lain. Hak ni telenggok tunggu rumah hardware, jangan bila nak bayar dah tahu duk seh ni. Kawan modal jual gitu 20-30,000 tak bayar, ada kena 80,000, ada kena 15,000 ni. Jawabnya, kalau dia terlupa dimaaf, kalau dia ingat dah dan tak bayar, dikira sengaja makan harta orang secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan kedarah harta orang secara batil lagu ni. Hak senyap terus pun ada. Orang berhutang ni, masa dia nak berhutang dia cari kita, masa nak bayar kita kena cari dia. Faham? Dan dia laju lah daripada Persik lagi. Kita cari dia 2 bulan dah ni. Kita lalu kok jalan, tengok dia duduk minum air sebelah jalan, nak pergi tak boleh, divider ada. Dan ni banyak divider bandar. Gelas penuh lagi, kita kona U-turn tak dah minit, ada dah. Dia laju dari kita. Dia tengok dah nombor pelik kereta kita. Tu bijak rebutan. Dia nak beranak Persik juga. Jadi jenis duduk sejik, dia dengar buat haji apa semua ni tak pakai rawal belaka. Dia sama dengan helah harta benda orang supaya tidak payah bayar. Kedudukan amal ibadahnya tidak diterima. Dan akhirat tempatnya neraka.
orang mati syahid, nah, ampun dosa. Berzina dengan 40,000 orang dah. Minum air arak 7 lautan. Nah, dak semayang dulu. Ramadan 4 kali Ramadan, dak proses sehari. Mati syahid, habis tu ampun, masuk surga tu. Nampak? Tapi kalau dia ada hutang, dia tak boleh masuk syurga lagi. Bukan mana masuk neraka, sebab ada hutang tertangguh syurganya. Hak lain apa neraka? Hak hutang tak. Tu besarnya hutang. Kita melata haji tahun kan 80,000 dak ya 3 tahun dah. Haji dengan bini melata. Nah, setan kata mendiri petang kau. Nah, dia tu setan dah di tanah air. Kenapa? Kerana melesatkan hutang orang berpuluh-puluh ribu. Betul tak? Hak orang kan? Hak orang mudah dia blok walaupun sekian. Nabi kata mani tata'a hakam ri'i muslimin ajaballahu lahu nar wa harrama 'alaihi jannah. Barang siapa yang menyekat hak orang Islam dengan sengajalah hak orang. Allah wajibkan dia masuk neraka dan haramkan mukanya syurga. Qala rajulun, seorang laki-laki pun bertanya, ya Rasulullah, wa in kana yasir, kalau sikit, kalau 50 riyal kalau 100 riyal je guna kira. Gitu juga masuk neraka tak? Nabi kata wallahu qadiban min arak. Walaupun nilai sebatang kayu sugi 5% je hak orang. Itulah, orang hati-hatilah. Mudah-mudahan malam ini kalau tidak banyak, sedikit kita dapat ambil manfaat daripada apa yang telah kita sampaikan. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.